نهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر الشهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang sedang Allah Ta'ala bagi. Allah himpunkan kita untuk dalam majlis ni. Dan Allah Ta'ala bila sayangkan satu orang hamba, Allah pastikan keluarkan dia daripada segala kesibukan dunia, keresahan dunia, ketakutan dunia, kepada keadaan ketenangan bila mengimbau akan negeri akhirat. Kita dapat duduk dalam majlis ni, ini pilihan Allah. Ramai orang yang nak duduk dalam majlis ni niat lama dah, dia punya azam lama dah, insya-Allah. Tapi Allah tak pilih. Masih lagi keadaan dia dengan keresahan, kesibukan, nak keluar daripada segala masalah dunia. Tak ada jalan lain melainkan dengan hanya cara melibatkan Allah dalam kehidupan. Bila kita rasa kita boleh buat, maka hakikatnya kita sedang meletakkan diri kita pada satu keadaan kebinasaan yang mana hakikatnya kita makhluk dan tak boleh buat apa-apa. Sebab tu Al-Imam Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pesan pada pelajar dia, kalau kamu ditindas ataupun diperlakukan dengan perlakuan yang tak adil, bukan memberontak, bukan update status kat Facebook, bukan buat benda yang melunaskan nafsu kita untuk kita puas hati. Tapi kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Ja'far As-Siddiq guru kami pesan, banyak ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hanya daripada kekuatan upayaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Siddiq kata apa? Perkataan ni, ayat ni ialah kunci bahagia dan ni harta daripada syurga. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut apa? Allah peringat kita semua bahawa kematian kehidupan yang Allah Ta'ala ciptakan, tujuan dia satu ya, linabluwakum, untuk uji kalian. Ayyukum, siapa di kalangan kalian, ahsanu amala, yang tercantik amalnya. Bukan yang terbanyak dan dia rasa aku lebih dari orang ni, aku dapat duduk kuliah hari ni, ada orang ramai yang tak dapat duduk, selesai. Al-Imam Al-Fasi sebut, semua amalan yang ada riak ditolak oleh Allah kecuali satu satu ni je, riak pun dapat pahala. Apa dia? Selawat. Jadi rugilah orang yang tak selawat. Kenapa? Berselawat dalam keadaan riak, berselawat dalam keadaan menunjuk-nunjuk, berselawat dalam keadaan mengerahkan suara, berselawat dalam keadaan apa sekalipun, ini Allah Ta'ala tetap bagi pahala. Kerana apa? Ini amalan yang Allah sebut, Allah pun buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Amalan ni Allah membuat,
Amalan lain Allah perintah hamba dia buat, Allah tak buat. Tapi selawat ni Allah perintahkan hamba dia buat dan Allah pun buat. Besarnya amalan selawat. Puan-puan kalau mampu setiap hari bangun lepas subuh, kalau dapat amal selawat tafrijiyah, ataupun nama selawat ni nariyah, balik ni tuan-tuan carilah. Puan-puan cari kat internet ke mana, nama selawat ni tafrijiyah. Kalau mampu amalkan selawat ni setiap hari pagi lepas subuh 10 kali. Ada mungkin dah hafal, mungkin tak ingat nama dia, tapi kalau saya baca tuan-tuan puan ingat ni. Dia ada macam tu, dia ada orang macam tu. Ada setengah orang confuse selawat dengan syahadah pun ada confuse lagi. Kita suruh selawat dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun termenung, pakcik ni okey ke tak ni? Rupanya dia confuse. Ada lagi. Kita ni unexpected, the world of the unexpected. Kita pun la ilaha illallah, terkejut. Dia memang macam tu. Kalau perempuan biasa dengar Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به هوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bunyi macam panjang tapi jangan risau. Kalau perempuan duk dengar hari-hari dia lekat. Dia senang sebab tu ulama kita karang selawat. Lepas tu dia ajar sekali macam mana cara baca supaya senang melekat. Tuan-tuan perempuan pun dulu bila dengar selawat apa syifa pun susah kan hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Mula-mula dengar macam susah betul. Lama-lama ulang dah hafal dah pun. Selawat ni benda yang Allah mudahkan untuk hafal. Dan selawat ialah perkara yang ada kalanya dikarang, ada di antara selawat dikarang oleh para sahabat. Nabi dulu ajar cuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang asal Nabi ajar. Sehingga kan ada setengah golongan hari ni bila orang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata bid'ah sebab sebut Sayyidina tu. La ilaha illallah. Kita masuk kelas, pergi sekolah, ada cikgu nama cikgu Sami'on. Cuba pergi masuk kelas, jumpa dia, panggil dia Mi'on. Agak-agak apa dia buat? Tu cari pasal. Dia tengok kita, kena pula orang Kedah, kojak kita budak ni. Nama dia cikgu Sami'on, dia cikgu kita panggil dia Mi'on. Tak kenalah dengan adab. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cikgu pun kita faham kena panggil cikgu. Kalau Nabi takkan kita tak panggil dengan panggilan Sayyidina. Ada orang yang betul-betul sangat. Dia kata Nabi tak bagi, tak boleh. Bahkan masa Maulid pula ada yang bangun selawat patut qiyam, mahallul qiyam kan. Bila sampai pada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, semua berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Dia kata tak boleh, Nabi tak bagi. Mana boleh berdiri? Dulu Nabi tak bagi berdiri. Nabi ni tawaddu'. Nabi tak suka orang panggil dia dengan gelaran yang hebat, yang tinggi. Hakikatnya dia lah manusia teragung. Sebab itu kita sebagai umat yang dipilih, sebagai umat terakhir, kita sayangkan Nabi, maka kita panggil Nabi dengan semulia-mulia panggilan.
Allah puji Nabi dalam Quran, innaka la'ala khuluqil azim. Surah Al-Qalam. Allah puji Nabi, dan Allah kata kamu ni sesungguhnya mempunyai akhlak yang paling agung. Allah tak sebut dalam ayat ni innaka la'ala khuluqil karim. Allah tak kata kamu ada akhlak yang mulia. Tak. Allah sebut akhlak yang azim. Azim ni agung. Agung ni maksudnya tak ada dalam dunia ni yang memiliki akhlak seindah akhlak Rasulullah. Tak ada. Sebab tu puan-puan, kalau kita dengar kisah Rasulullah, jarang hati ni tak bergoncang untuk merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah puan-puan, pagi ni kita cuma nak baca beberapa hadis dan beberapa amal. Saya nak kongsi kat puan-puan daripada kitab Bahtera Safinatun Nikah. Tengok poster, tajuk dia Safinatun Nikah. Bulan lepas pun kita ada baca beberapa hadis. Dan bulan ni ada kadang-kadang, Allah Ustaz, makcik ni dah umur lanjut dah, ini cerita menikah lagi ni, berat nak dengar, bawa tenang. Dia kadang-kadang ni bukan bab nikah saja, ni bab amalan kehidupan Rasulullah. Kita nak belajar daripada kehidupan Nabi. Apa yang Nabi buat supaya kita terus baiki sebelum kita mati. Kita semua sedang menanti saat kematian. Semua dah ada nombor giliran ya, cuma tak nampak. Semua dah ada nombor giliran. Saya ada, perempuan ada. Tak tahu siapa nak masuk dulu kat negeri mati, dekat negeri akhirat, tak tahu. Kita lalu, tiba-tiba mati ya. Ada orang Allah beri sakit dulu. Dalam sakit tu dia sempat taubat, untung dia. Ada orang yang sihat walafiat, aksiden, mati tiba-tiba, tak sempat buat apa pun, tak sempat taubat, tak sempat apa, tak sempat mengaji, tak sempat itu, tak sempat ini, mati. Orang macam ni rugi. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Kita duk baca surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kalian tengok orang-orang yang berdosa itu tunduk di sisi Tuhan mereka dalam keadaan begitu ngeri dan menakutkan. Mereka kata apa? Mereka kata, Rabbana, ya Allah, kami nampak dah. Apa dia? Apa yang dijanjikan oleh Allah dulu. Abasarna wa sami'ana, dan kami dengar dah, ya Allah. Apa dia? Jeritan api neraka yang Allah bagi amaran dalam Quran dulu. Farji'na, balikkan kami, ya Allah. Sekali tolonglah balikkan kami. Bukan nak sambung bisnes, bukan nak tambah kontrak kerja, bukan nak buat apa-apa atas dunia. Na'mal salihan, kami nak buat satu ya, kami nak buat amal salih itu ya. Inna muqinun, kerana sesungguhnya kami yakin sangat-sangat hari ini. Puan-puan nak bentuk yakin sekarang, sebab yakin lepas mati ialah yakin yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak belajar untuk melibatkan Allah dalam semua benda dalam kehidupan kita. Dalam kitab Safinatun Nikah, kalau perempuan yang dah beli bulan lepas ada bawa, boleh buka muka surat 37. Yang ni di kalangan puan-puan dah mungkin biasa amal hadis ni, tapi hari ni kita revision sikit kerana ini ialah amalan yang sangat penting. Kita faham dalam Islam perkara tertinggi ialah wahyu. Al-Quran ialah benda yang paling tinggi. Mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Dan kata Sayyidina Jabir dalam hadis ni, an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharah fil umuri kama yuallimuna as-surata minal Quran. Kata Sayyidina Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk melakukan istikharah, salat istikharah dalam urusan-urusan kami, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surah-surah Al-Quran. Makna dia penting sangat istikharah. Sampaikan Nabi tekan kepada para sahabat untuk menunaikan istiqarah seperti mana Nabi ajar Quran dekat para sahabat. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi fariidah thumma liyaqul. Kata Jabir lagi, Nabi sebut apabila salah seorang daripada kamu berkeinginan untuk melakukan sesuatu urusan,
maka hendaklah dia menunaikan salat sunat 2 rakaat. Kemudian hendaklah dia berdoa, yakni dengan doa ni yang Nabi ajar. Kalau tak hafal, tak ada masalah, baca bahasa Melayu. Kalau mampu, hafal, kerana ia bertepatan dengan apa yang Nabi ajar. Ada orang nak buat istikharah, doa ni tak hafal lagi, tak buat sampai hari ni, tak buat istikharah sebab tak hafal sampai hari ni. Jangan jadikan alasan untuk kita tak hafal doa ni lantas kita tak beristikharah. Istikharah ni ialah salat untuk apa? Untuk minta petunjuk daripada Allah terhadap apa yang aku nak buat ni. Kalau betul, Allah mudahkan. Kalau salah, Allah jauhkan. Dan banyak doa yang diajar oleh Nabi. Ini amalan khusus. Apa doa tu? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في الدين ومعاشي وعاقبة أمري وقال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في الدين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Ini doa yang khusus Nabi ajar. Kalau mampu kita hafal doa ni bahasa Arab. Kalau tak mampu, fahamkan doa ni bahasa Melayu. Kemudian kita berdoa hampir mirip dengan doa ni pun okey dah. Tapi dalam masa yang sama kita usaha improve. Paling kurang hari pertama hafal 1 baris dulu. Masuk hari kedua hafal 1 baris. Adakah masa khusus untuk salat istikharah? Tak ada. Bila datang saja perkara keperluan, contoh nak beli sofa, nampak macam benda dunia kan, hak tu pun istikharah, mesyuarat mula-mula sekali. Sebab tak rugi orang yang bermesyuarat, tak menyesal orang yang beristikharah. Puan-puan ingat 2 perkataan ni. Tak rugi orang yang bermesyuarat, tak menyesal orang yang beristikharah. Kerana sifat khususiyah Nabi sekitar sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang Nabi nak buat, Nabi akan bermesyuarat. Hatta barang dapur dengan isteri, Nabi akan bermesyuarat. Hatta maslahat umat, lebih-lebih lagi Nabi bermesyuarat. Kita pun heran kadang-kadang, buat apa Nabi nak mesyuarat? Nabi kan Nabi, Allah bagi wahyu. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Allah beritahu apa? Katakan wahai Muhammad, innama ana bashar, sesungguhnya aku ni cuma lelaki ya. Mithlukum, sama macam kamu, cuma yuha ilai, Allah wahyukan kepada aku. Wahyu, Allah turunkan wahyu. Kalau kita fikir Nabi ni orang yang dapat wahyu, pun Nabi kerap mesyuarat dengan para sahabat. Puan-puan, Quran ada 114 surah. Ada tak surah as-salah? Ada tak? Pernah dengar tak nama surah solat? Tajuk surah tu, nama surah tu as-salah. Mana ada? Tak ada. Kalau ada tu masalah tu, bukan Quran tu, kitab lain tu. Tapi dalam Al-Quran ada surah, nama surah tu Asy-Syu'ara. Ada tak Asy-Syu'ara? Surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara tu apa dia? Mesyuarat. Nak bagi tahu betapa pentingnya mesyuarat. Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran ada surah mesyuarat dalam Quran. Sehingga kan Nabi adalah orang yang diperintahkan mesyuarat. Jadi puan-puan, ada apa saja masalah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, daripada perkara keperluan akhirat sampailah keperluan dunia, mesyuaratlah. Dengan anak-anak mesyuaratlah, dengan suami mesyuaratlah. Supaya apa? Dengan mesyuarat benda ni tak rugi. Kadang-kadang kita fikir macam ni, rupa-rupanya bila mesyuarat, betul juga lah. Yang kedua istikharah. Lepas mesyuarat istikharah, suami istikharah, kita istikharah, anak-anak istikharah. Anak-anak dapat panggilan masuk universiti. Banyak ni dapat tawaran masuk UTP, Petronas.
dapat masuk medik Al-Azhar Mesir. Oi, ini semua berat ni. Uish, keputusan mana nak buat? Tiba-tiba anak datang jumpa kita, kata, ya, saya dapat medik Mesir dengan UTP Engineering, saya nak masuk pondok lah. Kita jadi termenung. Result dia 15A straight. Nak masuk pondok, kita rasa, ya Allah, macam mana? Lah kali jumpa jiran, cerita kat jiran. Jiran pun kata apa? Anak nak ngaji pondok. Astagfirullah. Ni habis ngaji pondok nanti nak kerja apa? Nak makan apa? Jadi tok imam lah. Kita pun betul juga lah. Mesyuarat dengan orang salah. Mesyuarat dengan orang salah pun masalah juga. Jadi nak mesyuarat, kena mesyuarat dengan orang betul. Mesyuarat dengan orang yang paling risaukan dia. Mesyuarat dengan orang yang ada tanggungjawab terhadap dia. Siapa dia? Suami kita. Dengan dia sendiri, anak kita. Tanya dia sebab apa, sebab apa, sebab apa. Perempuan, ni zaman akhir ni. Tak rugi langsung hantar anak-anak belajar agama. Jangan rasa rugi hantar anak masuk pondok. Ada orang tanya, ni kalau hantar anak masuk pondok nanti, besar nanti nak makan apa? Sampai hari ni. Sahabat saya, guru saya juga, daripada kecil ayah dia hantar ke Pakistan. Daripada umur dia 9 tahun dengan abang-abang dia, hantar pergi Pakistan belajar pondok. Belajar pondok. Habis-habis mengaji Pakistan, sambung pula South Africa. Pondok lagi. Habis South Africa tu dia hantar pergi Jepun jadi imam. Imam dah balik Malaysia, buka madrasah kat Malaysia. Dia duduk dengan kami sembang, dia kata, betul ya apa orang kampung kata dulu, kalau belajar agama nanti besar nak makan apa? Betul ya? Hari ni setiap kali habis kuliah je orang tanya, ustaz nak makan apa? Habis kuliah je orang tanya, ustaz nak makan apa? Sampai kembang. Saya dah naik 20 kilo dalam masa setahun. Tak ada fikir lagi lah nak turun. Setakat ni sebab nikmat betul. Makan tak berhenti, makan yang kerja. Tak rugi. Orang yang kerja akhirat, dunia, Allah takkan sia-siakan daripada dia. Jangan takut kehilangan dunia. Apa makna doa tadi? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kita doa pada Allah, ya Allah, dengan ilmumu aku memohon bantuanmu dalam membuat pilihan. Dan dengan kekuasaanmu aku memohon agar diberikan kekuatan. Aku memohon darimu anugerahmu yang amat besar. Kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa, sedangkan aku tidak mampu melakukan apa-apa. Dan engkau mengetahui, sedangkan aku tidak mempunyai pengetahuan. Bahkan antal ta'allamul ghuyub, kamu tahu perkara yang ghaib, wahai Allah, yang kami tak nampak. Antara perkara ghaib yang kita tak nampak masa depan, kita tak tahu apa nak jadi nanti. Allah tahu apa akan jadi terhadap setiap keputusan yang kita buat. Wahai Allah, in kunta ta'lam annaha khairul li fid dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Kalaulah menurut ilmumu, wahai Allah, perkara ni yang aku nak buat ni baik untuk agama aku, kehidupan aku, urusan aku sekarang ni maupun yang akan datang, tolonglah bagi kekuatan untuk aku buat. Ini kita doa dekat Allah. Serta mudahkanlah ia untuk aku. Kurniakanlah keberkatan. Barik huli. Kita minta keberkatan di dalam perkara yang Allah nak bagi nanti. Dan sekiranya menurut ilmu wahai Allah perkara ni buruk untuk aku, kehidupanku, urusanku yang sekarang maupun yang akan datang, maka jauhkanlah ia dariku. Jauhkanlah daku darinya. Mudahkanlah segala kebaikan untuk aku di mana sahaja, pada bila-bila masa sahaja. Kemudian jadikanlah aku redha terhadap apa jua keputusan dan pilihanmu. Hak ni paling penting, hak ujung ni. Apa jadi pun, keputusan apa yang datang pun, apa dia? Redha. Redha ni benda sangat mahal. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berlaku satu peristiwa yang ajaib. Di saat Umar berada di dalam masjid, Umar melihat dua orang lelaki yang saling tak tumpah muka dia, tinggi dia, keadaan diri dia sama semua. Sayyidina Umar Al-Khattab telah bertemu dengan mereka. Maka Sayyidina Umar kata, ma ajaba ra'aitu hadzal yaum, betapa ajaibnya apa benda yang aku lihat pada hari ini.
Sama ni kamu dua orang ni. Lelaki seorang tu kata, wahai Amirul Mukminin, kalau aku cerita kepada kamu apa yang berlaku lagi ajaib. Aku ni ayah pada dia. Lah, ingatkan kembar. Rupanya hak ni ayah pada ni anak ni. Maka Umar kata, apa yang ajaib tu kau cuba ceritakan kepada aku. Maka lelaki tadi kata, wahai Amirul Mukminin, dulu ketika anak ni berada dalam kandungan isteriku, lebih kurang dalam 3 bulan, aku berhajat untuk melakukan satu musafir. Maksudnya nak keluar bermusafir. Ketika tu isteri aku risau, kerana ketika tu dia berada dalam keadaan mengandung. Maka aku menenangkan isteri aku. Kemudian aku telah pegang pada perut isteri aku. Aku pun bercakap pada perut tu, aku kata, wahai Allah, aku amanahkan anak yang ada dalam perut ni di bawah jagaan-Mu, wahai Allah. Dalam keadaan doa tu, dia telah tinggalkan isteri dia, rumah dia, dia keluar musafir. Lama. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Pergi daripada KL, pergi Kedah, balik, petang balik, hari ni boleh settle. Pergi hari ni, balik hari ni. So sehari sampailah. Dulu kalau musafir, jauh perjalanan dia. Kalau daripada Yaman nak bergerak pergi Madinah, ambil masa sebulan. Kita naik flight berapa jam ya sampai. Dulu keadaan permusafiran mereka jauh, ambil masa berbulan-bulan dah sampai, duduk sana, kadang-kadang berniaga pula, ambil masa yang lama, patah balik pula, ambil masa lagi. Lelaki ni setelah beberapa bulan dia pun sampai kat rumah. Di saat dia sampai rumah, dia balik rumah dia kosong, tak ada orang. Maka dia pergi ke rumah jiran dia. Lantas jiran dia pun bagi tahu bahawa beberapa hari yang lalu isterimu telah meninggal dunia, dan kami dah kebumikan dia. Terkejut dia. Dia kata, kalau macam tu tunjuk pada aku mana kubur isteri aku. Maka mereka telah tunjuk kepada dia kubur isteri dia. Sampailah di kubur tadi, dia tengok satu benda yang pelik. Kubur tu mengeluarkan asap. Dia kata pula kepada jiran tadi, kata, wahai fulan, ni apa jadi ni? Kenapa kubur ni berasap? Tidaklah aku ketahui daripada diri isteriku sepanjang dia bersama dengan aku, melainkan seluruh amalan dia, amalan yang sangat baik. Satu orang isteri yang taat, satu orang yang begitu hampir dengan Allah. Kenapa kubur dia berasap? Daripada bila? Mereka kata, daripada kami selesai tanam asap keluar pada kubur ni. Kami pun tak tahu kenapa. Maka hari itu dia buat keputusan. Dia korek kubur isteri dia. Bila dia korek kubur isteri dia, ni sahabat, alangkah terkejutnya dia tengok di bawah perut isteri dia ada anak yang masih hidup. Dikala dia pegang anak tu, dia dengar satu suara kata, wahai fulan, kepada kami kau telah bagi amanah, dan amanah ni sekarang kami pulangkan balik kepada engkau. Menangis dia. Dia kata, kalaulah dulu sebelum aku keluar, aku pegang belakang isteri aku. Aku kata, ya Allah, isteri aku amanahkan kepada engkau. Aku pegang rumah aku, kata, wahai Allah, rumah ni aku amanahkan kepada engkau. Kalaulah semua perkara yang kita amanahkan kepada Allah, Allah pasti akan jaga dengan baik lebih pada kita jaga. Hari ini kita belum ada hubungan dengan Allah. Kita rasa kalau kita doa apa-apa pun, kita tak apalah, dapat, tak dapat pun tak apa, kita biasa dah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka begitu yakin dengan doa. Bila mereka angkat tangan doa, maka yakin pasti Allah akan bagi. Mesti Allah akan bagi. Tak mungkin Allah tak bagi. Dulu kalau doa Allah tak bagi, pelik. Kalau Allah bagi, biasa, kerana kebiasaan Allah bagi. Hari ni kalau Allah bagi, pelik. Biasa tak bagi. Sebab apa? Biasa tak yakin. Bila bagi, aku doa dapat ni. Allah dapat. Habis satu kampung tahu doa dia. Tuan-tuan, hari ni kita nak wujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atas perkara ni. Dan saya nak kongsikan satu lagi hadis. Dalam keadaan ni macam mana kita nak bentuk lagi amalan. Ini satu lagi doa yang diajar. Banyak sikit doa hari ni, tak apa kot tuan-tuan, puan-puan. Ini amalan. Yang tadi selawat, kalau mampu tafrijiyah sehari, lepas subuh 10 kali. Oh, berat, banyak benda pula nak kena amal ni. Usahakan. Dia paling penting sekali kita baca doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Muaz bin Jabal. Hak ni kekuatannya. Kekuatan dia kat situ. Kalau mampu setiap kali lepas salat baca doa. Apa Nabi ajar pada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu?
Ini doa yang perempuan semua dah hafal dah. Kadang-kadang tak ada nak amal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kunci dia. Sayyidina Muaz bin Jabal ialah orang yang begitu tinggi ilmu dia, ketua para ulama. Disebutkan di mahsyar nanti Muaz bin Jabal akan pegang bendera, di belakang dia ialah semua ulama. Itu pun Nabi ajar baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni, bantu aku, ala zikrika, untuk ingat pada kamu, wa syukrika, untuk bersyukur padamu, wa husni ibadatik, percantikkanlah amalan aku, ibadat aku. Kita minta kepada Allah bukan hanya hafal, bukan hanya ilmu, tapi untuk sempurnakan amalan dengan ahsan, amalan yang cantik. Kerana kita baca ayat al-mulk ayat kedua tadi, yang Allah terima cuma ahsanu amala. Sebab tu ni kunci dia. Yang pertama, jangan tinggal doa ni. Kalau mampu setiap kali selepas salat. Kalau perempuan salat berjemaah, mungkin imam dia tak baca jahar, mungkin dia baca sir. Dan dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul dia pun baca Alhamdulillahilladzi, Alhamdulillah. Allah, lupa pula tiba-tiba ni. Apa dia? Tak apa, tak mai pula. Kemudian imam akan baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini antara doa imam baca. Kadang-kadang tak jahar, dia sir, dia pelan-pelan baca seorang-seorang dia. Lepas tu baru dia start Astaghfirullahalazim. Kita pun sebab imam tak baca kuat, kita pun tak baca tu. Rugi. Cubalah kita baca setiap hari lepas salat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap hari ini kunci untuk kekuatan amalan kita, supaya kita diberi taufik untuk beramal. Selesai salat subuh, kalau mampu salawat tafrijiyah tadi 10 kali. Dan kemudian kalau Allah uji dengan ujian pilihan yang kita tak tahu nak buat, terus tunaikan istikharah. Ini lagi satu doa yang diajar oleh Rasulullah daripada hadis. Kalau tuan-tuan ada buku ni, muka surat 150. Diajar, yang meriwayatkan hadis ini ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yamna'u ahadukum idza 'azura alayhi amra ma'ishatihi an yaqula idza kharaja min baitihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah yang menghalang kalian yang sedang menghadapi masalah kesulitan daripada hidup dia, daripada baca doa ni? Doa apa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddi biqada'ika wa barik li fima qad qaddar li hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira wa ma ajilta. Ini doa yang Nabi ajar. Ada masalah kesulitan, boleh baca doa ni. Hadis ni, hadis rawahul Ibn Thani. Nabi ajar kepada sahabat, kalau ada masalah, baca doa ni. Aku memohon bantuan dengan nama Allah. Dan kita kadang-kadang dengar dalam IKIM ada satu qasidah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah bi ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah. Mula-mula kita sebut apa tadi? Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah. Kerana apa? Allah sendiri ialah Tuhan yang menurunkan keberkatan. Dan Nabi ajar pula, aku mohon bantuan bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Aku memohon bantuan dengan nama Allah untuk memperbaiki dan memperelokkan diriku, hartaku dan agamaku. 3 perkara. Wahai Allah, jadikanlah aku seorang yang redha terhadap ketetapanmu. Sekali lagi Allah ajar, yang mahal dalam kehidupan ni ialah redha dengan apa yang Allah tentukan. Dan berilah keberkatan terhadap apa yang Engkau takdirkan untukku, sehingga aku tidak tergesa-gesa menginginkan perkara yang Engkau lambatkan daripadaku, dan tidak pula berkeinginan untuk melambatkan perkara yang Engkau segerakan. Dan doa ni supaya apa?
supaya yang pertama kita redha ketentuan Allah. Kadang-kadang doa yang kita duk baca 15 tahun dah Allah tak bagi-bagi, tapi kita istiqamah baca. Dengan doa ni Nabi ajar kita supaya hati kita terus bersabar atas doa yang kita duk baca. Kadang-kadang Allah lambatkan sikit. Guru kami dulu pesan, guru kami kata setiap kali kita doa, Allah Ta'ala dengar doa tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala arif, begitu mengetahui terhadap doa tu kebaikan dia dan keburukan dia terhadap kita. Allah tahu. Yang kita rasa doa itulah yang terbaik untuk kita, tapi Allah tahu doa tu baik ke tak untuk kita. Kita terus baca, tapi Allah belum bagi. Bukan Allah tak bagi, Allah belum bagi. Sehingga kan menangis dia minta, menangis dia mohon. Sehingga kan begitu kesian para malaikat datang beramai-ramai, sehingga para malaikat bantu sama-sama doa untuk dia. Sehingga kan kata guru kami masa tu, orang Pakistan, dia kata apa? Dia kata ketika malaikat doa tu, Allah kata ye sab farishte har jauh. Kamu semua para malaikat tepi. Aku nak dengar lagi doa dia. Aku rindukan doa tu daripada dia. Aku rindukan rintihan tu daripada dia. Aku rindukan air mata tu daripada dia. Aku nak biarkan air mata tu terus mengalir daripada dia. Kerana setiap titis air mata yang menangis tu menghadirkan keadaan kebaikan untuk diri dia di negeri akhirat. Allah sengaja nak tengok air mata tu terus mengalir. Allah tak mau bagi lagi. Allah tahan lagi. Bukan kerana mungkin dosa dia, bukan kerana mungkin apa keburukan dia, tapi kerana kerinduan Allah terhadap diri dia. Allah Ta'ala tahan supaya dia istiqamah dan terus berdoa, menangis. Dan itulah sebenarnya kebaikan untuk dia. Tak kala akhirnya sampai pada masa hati dia redha, dia kata, ya Allah, terima kasih atas semua yang kau bagi, itulah yang paling baik. Sebab tu orang yang bahagia ni ialah orang yang berkawan dengan takdir. Kita duk aja bermusuh dengan takdir tu, ya, duk marah mengamuk sana sini. Sikit Allah uji nak mengamuk, sikit Allah uji nak marah, sikit Allah uji nak mencarut. Sebab apa? Musuh sangat dengan takdir tu, buat takdir jadi musuh, tak dapat apa. Nak berkawan sikit dengan takdir tu, buat takdir macam kawan. Begitu kehidupan Nabi SAW. Nabi tak pernah komplain dengan Allah batu yang diikat pada perut Nabi. Nabi tak pernah komplain pada Allah ketika peperangan Uhud, maka baling batu patah gigi Nabi. Nabi tak kata, wahai Allah ni aku Nabi ni, patah gigi ni, wahai Allah, matikan orang yang patahkan gigi. Kalau kita kan, orang tumbuk kita sekali, 15 kali kita tumbuk muka dia, geram. Orang maki kita sekali, habis mencarut kita bagi kat dia. Bayangkan Nabi SAW tu Nabi, tak kala batu kena pada muka Nabi, jatuh Nabi, patah gigi Nabi, berdarah, besi 2 batang terpacak. Nabi sikit pun tak kata benda buruk pada orang yang buat macam tu pada Nabi SAW. Nabi tak menangis sebab sakit tu. Kita kadang-kadang menangis sebab sakit kita. Nabi SAW tak menangis sebab sakit dia. Hari itu disebutkan dalam riwayat, Nabi duduk dalam masjid, Nabi menangis teruk daripada biasa. Para sahabat tengok Nabi menangis, habis pakat-pakat menangis. Sehingga kan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cuba nak pujuk Nabi SAW, tetap Nabi menangis. Sebab apa Nabi menangis? Sebab hari itu ayat Quran turun tentang keadaan titiang sirat. Ayat Quran turun, dibentangkan titiang sirat seperti mana batangnya pohon sa'dan. Tuan-tuan pernah tengok dah pokok sa'dan? Tuan-tuan boleh cari kat Google lepas ni, pokok sa'dan. Tuan-tuan, pokok sa'dan ni, pokok dia batang dia berduri. Bukan macam pokok kabu. Pokok kabu pun kita tengok dah berduri teruk dah. Pokok sa'dan ni, tuan-tuan tengok tak buah durian, duri durian. Ni batang pokok tu macam tu. Seluruh batang dia berduri macam tu. Di akhirat nanti, di titian sirat, Allah akan bentangkan, bergantung pada amalan orang. Ada orang yang dibentangkan jalan sirat dia macam pokok sa'dan. Kalau jalan macam tu nak lintas macam mana? Nabi menangis. Di bawah tu neraka, di pertengahan jalan ialah cakuk-cakuk yang akan melalu, dibentang oleh Allah. Setiap amalan dosa yang akan menyebabkan orang tu tercangkuk lantas terhumban dekat api neraka. Nabi menangis. Nabi confirm lepas. Kalau kita lepas, kita nak menangis apa lagi? Tangisan Nabi untuk umat ni bukan sikit, teruk sangat-sangat. Sehingga kan tangisan tu tak mampu dihentikan oleh para sahabat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq teringat ada anak Nabi seorang yang boleh pujuk ni.
Siapa dia? Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah seorang yang boleh pujuk sekarang ni. Masa tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq beritahu kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, boleh tak pergi panggil Fatimah datang sini, suruh dia pujuk Nabi SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi rumah Fatimah Zahra, ketuk rumah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah tanya, siapa tu? Abdurrahman bin Auf kata apa? Ni Ibnul Auf datang ni. Atas hajat apa wahai Ibnul Auf? Rasulullah, ayahmu wahai bintu Rasulullah menangis teruk kat masjid, boleh tak tolong pujuk? Kata Sayyidatuna Fatimah, tunggu sekejap, aku nak pakai baju. Maka dia pakai baju, dia pun keluar daripada rumah dia, dia masuk dalam masjid. Bila Sayyidatuna Fatimah Zahra masuk dalam masjid, ramai sahabat yang bertakbir Allahu Akbar. Ada di kalangan mereka semua yang menangis bila tengok Fatimah. Kenapa mereka bertakbir? Kenapa mereka menangis? Pertama, mereka bertakbir sebab jarang sangat mereka tengok Fatimah. Jarang sangat-sangat mereka tengok Fatimah. Hari tu mereka tengok Fatimah Zahra masuk dalam masjid dengan baju yang dia pakai, tuan-tuan, 20 tampal. Cuba banding baju Sayyidatuna Fatimah yang Nabi sebut wanita penghulu wanita syurga. Dekat syurga nanti Sayyidatuna Khadijah di bawah dia, Sayyidatuna Maryam di bawah dia, Sayyidatuna Asiyah di bawah dia, Masyitatul Fir'aun di bawah dia. Semua wanita-wanita ketua di syurga ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Macam mana pakaian dia? 20 tampal. Tak payah banding dengan baju kita, memang takkan dapat banding. Dia masuk dekat dalam tu pujuk ayah dia. Puan-puan, wanita yang paling cerdik yang pernah Nabi tanya para sahabat, wahai para sahabatku, siapakah wanita yang terbaik? Nabi bagi teka-teki, siapakah wanita terbaik? Sahabat senyap, tak ada siapa jawab. Sehinggalah mereka balik rumah tanya para isteri, termasuklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Balik tanya, biasa isteri-isteri zaman dulu bila suami balik mereka akan tanya, apa yang kamu dapat daripada Rasulullah? Apa yang kamu dapat pada Rasulullah? Supaya apa? Ilmu tu mereka dapat kat rumah. Ini para isteri dulu. Dan hari ni macam mana keadaan? Suami balik rumah pun suami tak tahu nak cerita apa. Tapi tak apa, tuan-tuan puan-puan yang duduk dalam majlis balik boleh cerita kat suami. Walaupun terbalik sikit keadaan dia, paling-paling suasana agama tu hidup dalam rumah. Tadi dalam kuliah saya dengar ni. Saya dengar kisah ini. Ajak satu keluarga untuk baiki diri supaya kita hidup dalam keadaan kerinduan akhirat. Puan-puan bayangkan bila Sayyidina Ali beritahu banyak yang kami dapat daripada Rasulullah, cuma satu yang Nabi tanya dan tak ada siapa boleh jawab. Nabi tanya, siapakah wanita terbaik? Kami semua terdiam. Senyum Fatimah Zahra kata, aku tahu jawapannya. Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, kamu tahu jawapannya? Siapa dia? Kata Sayyidatuna Fatimah, wanita yang terbaik ialah wanita yang tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Bukan makna duk terperosok dalam rumah. Perkataan ni bermakna kalau orang lelaki tengok dia rasa macam tak senang duduk. Kalau duduk dalam satu majlis, orang lelaki ramai, dia orang perempuan dia rasa macam tak sedap lah duduk dalam majlis ni sebab orang lelaki ramai sangat. Kata Sayyidatuna Fatimah, ni lah wanita terbaik. Puan-puan bayangkan macam mana kehidupan mereka. Kehidupan mereka ialah kehidupan yang susah. Makanan mereka makanan yang kurang. Mereka tak ada makanan yang hebat macam kita semua. Tetapi mereka diangkat oleh Allah. Kerana dalam diri mereka ada satu sifat yang kita nak usaha belajar untuk pagi ni. Apa dia? Redha. Redha dengan apa yang Allah bagi. Bersabar dengan apa yang Allah tentukan. Saya selalu ulang satu ayat yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 21. Kalau perempuan mampu untuk ingat. Minta maaf, surah At-Taubah ayat 51. Surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana
huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Allah sebab qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan apa dia? Lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dia jaga kami. Masa dia uji tu dia jaga, dia tak lepaskan, dia nilai, dia lihat, dia sedang berada dalam keadaan untuk menghadirkan kebaikan pada kita. Setiap musibah ujian yang lalu pada diri kita sebenarnya untuk kita makin dekat dengan dia. Huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minin. Bahkan hanyalah kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakalnya. Puan-puan, kalau mampu kita bentuk redha ni. Redha ni sampai bila? Sampai mati. Datang orang yang paling tenang sekali ialah orang yang paling redha dengan ketetapan Allah pada dia. Datanglah apa musibah ujian pada dia, benda pertama yang dia ingat ialah Allah. Benda pertama yang dia ingat ialah Allah. Allah tengah nilai dia. Allah tahu apa yang berlaku. Allah sedang inginkan kebaikan pada dia. Dia ingat Allah, Allah, Allah. Ada satu lagi doa yang dia ajar. Banyak sangat doa ni. Tak apa, kalau perempuan tak apa tu dia tulis surah tu je. Balik ni buat homework sikit lah. Hak ni viral lah sekarang ni. Ustazah Asma' bawa ajar itu, kalau perempuan ingat surah apa? Surah Al-Ghafir ayat 44. Ni semua dah hafal dah ni, nampak ni. Surah Al-Ghafir ayat 44. Ada yang ujian, musibah, masalah. Ini semua ayat-ayat yang Allah bentang dalam Quran supaya hati kita tenang dan bahagia. Kita tak rasa masalah tu benda paling besar dalam dunia. Orang Islam ialah orang yang paling bahagia. Orang yang mengamalkan Islam ialah orang yang tak ada masalah dalam kehidupan dunia dia, walaupun masalah dibentangkan. Bila orang dengar kehidupan dia masalah tu, orang dengar tu stres tapi dia yang lalu relax. Orang yang dengar pun stres, dengar astagfirullah teruk ya. Dia tak ada apa, okey ya. Dan dia baca doa. Apa dia doa tu? Afawadda'u illallah. Innallah afawaddu afawwidhu amri ilallah. Afawwidhu amri ilallah. Innallah habasirun bil ibad. Aku menyerahkan, aku mewakilkan segala urusan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam lelaki tadi menyerahkan amanah ni kepada Allah, pasti Allah takkan kecewakan kita, kerana ialah Allah Tuhan yang mengetahui segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Innallaha basirun bil ibad. Kerana Allah basir, dia melihat, dia mengetahui jelas terhadap apa yang ada pada hamba-hamba dia. Semua yang ada pada diri kita, keresahan hati kita, hammi wal hazan, kesedihan yang lalu dan hazan, kesedihan yang lalu dan ham yang akan datang, semua Allah tahu. Dan ketika tu Allah Subhanahu wa taala cuma menginginkan mulut kita untuk balik pada Allah dengan kebaikan istighfar. Bila Allah uji, resah dia. Bila bermasalah, resah dia. Sayyidatuna Fatimah Zahra bila bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu hari tak sengaja perkataan keluar pada mulut dia menyebabkan Sayyidina Ali merah muka dia, marah. Bila dia tengok suami dia marah, apa yang berlaku? Datang ketakutan pada Allah. Bukan takut ke suami. Bila suami dia marah, datang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa macam, ya Allah, Allah Taala sedang murka kepada aku sekarang ni. Kenapa? Aku telah mengeluarkan perkataan yang memarahkan suami aku. Ketika tu dia telah rasa takut sangat. Apa yang dia buat? Dia minta maaf pada Sayyidina Ali. Macam mana? Dia pusing Sayyidina Ali, minta maaf. Maafkan aku wahai suamiku. Pusing macam orang keliling tawaf. Dia pusing.
Dia sampai tak tahu nak buat apa. Dia pusing sehingga akhirnya Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali tengok isteri dia perangai macam tu, senyum dia. Dia pegang Fatimah Zahra, kata, wahai isteriku, aku maafkan kamu. Tergelak dia. Daripada marah tadi, hilang marah dia. Kenapa? Keadaan Sayyidatuna Fatimah Zahra, risau dia, resah dia kerana kemurkaan, kemarahan suami dia. Tak lama dia datang jumpa Rasulullah. Sayyidatuna Fatimah nak cerita lah apa yang berlaku kat Nabi SAW. Bila sampai pada Rasulullah, Nabi kata, telah datang apa yang berlaku tadi kepada aku. Maksudnya sebelum Fatimah Zahra cerita pada Rasulullah, Nabi dah dicerita dulu dah. Daripada siapa, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi dah tahu dah. Kata Rasulullah, wahai Fatimah Zahra, seandainya kamu meninggal dunia dalam keadaan sebelum suamimu memaafkan kamu, pasti aku takkan salat jenazah kamu. Nak begitu keadaan yang cukup bahaya. Kita kalau terasa, kalau buat kadang-kadang percakapan mulut ni, kadang waktu kena jagalah rumah tangga. Bergurau juga. Tapi kadang-kadang bergurau tu menggurihkan perasaan kita pun tak tahu. Kita tengok suami kita pun lebih kurang, bergurau pun lebih macam juga. Sakit jiwa kalau bergurau dengan suami kadang-kadang. Ini bergurau ke cari pasal kadang. Dia punya sarkastik dia. Ya Allah. Sebab tu dalam rumah tangga ni tolak ansur benda yang paling besar. Kita kalau pergi Mekah, Madinah, kita boleh bertolak ansur kat sana. Tapi bila dalam bab rumah tangga, kadang-kadang dia main syaitan ni, tuan Allah. Syaitan ni akan cucuk berusaha sehingga apa, rumah tangga porak-peranda bercerai-berai. Ini kerja syaitan. Mereka nak habisnya keadaan rumah tangga tu dengan kehancuran. Tapi ada rumah tangga mereka ketetapan Allah. Sampai masa kat situ selesai dah. Hak tu pun satu keadaan, redha kena datang. Nak buat macam mana, dah selesai dah. Memang Allah dah takdir sampai situ. Alhamdulillah. Jangan sebab perkara tu kita jadi makin jauh daripada Allah. Hadirkan hati untuk terus dekat pada Allah dengan jalan apa yang Allah bentangkan di depan kita. Allah sebut, inna hadaina sabil, imma syakiran wa imma kafur. Allah kata kami bentangkan kepada mereka, yakni hamba-hamba kami, jalan. Ada yang syukur, ada yang kufur. Kita yang buat keputusan. Ketetapan takdir kita kena lalu. Tapi macam mana hati melalui, hak tu yang akan membentuk redha atau murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup ni tak ada benda lain sebenarnya yang kita nak, apa dia? Bahagia. Itu bahagia ni takkan kita dapat dengan cara selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak ada. Ada orang nak bahagia, anak muda pergi clubbing. Ada yang nak bahagia, pergi buat macam-macam aktiviti. Naik bangunan tinggi-tinggi, terjun. Pakai banji jump, mana? Ikat tali. Oh, itu bukan bahagia, itu seronok. Seronok dengan bahagia dua benda yang jauh berbeza. Seronok belum tentu bahagia, kerana kadang-kadang kebanyakan seronok, bila habis seronok dia derita, kecewa, sakit hati, sakit jiwa. Tapi orang yang bahagia ialah orang yang paling seronok dalam dunia. Kerana bahagia itu kekal. Sampai bila? Sampai hari masuk dalam syurga. Kata Syekhul Islam, perkara yang paling aku takut, perkara yang paling aku khawatir, ialah orang yang dekat dunia tak dapat syurga, dekat akhirat pun dia tak dapat syurga. Macam mana? Syurga ni bahagia. Aku khawatir, kata Syekhul Islam, kalaulah kat dunia ni dia tak dapat bahagia tu, dekat akhirat pun aku takut dia tak dapat juga. Kerana apa? Dekat dunia dia tak pernah redha dengan Allah. Dekat akhirat macam mana Allah nak redha dengan dia? Sebab tu ayat Quran turun. Nabi SAW bila wafatnya, syahidnya pakcik Nabi, perempuan pergi Uhud. Kalau perempuan pergi Uhud, perempuan akan nampak ada masjid baru siap, cantik masjid tu. Nama masjid tu Masjid Sayyid Syuhada, penghulu kepada para syahid. Kenapa dia bina kat situ? Kerana tapak itu ialah tempat di mana Hamzah bin Abdul Muttalib dilembing dan syahid. Tapak tu dulu ialah tempat Hamzah bin Abdul Muttalib dilembing dan syahid. Maka dibina masjid, nama masjid tu Sayyid Syuhada. Dan ketika mana Nabi SAW melihat kesyahidan pakcik Nabi, Hamzah yang mana telah dibelah perut dia, dikeluarkan hati dia, Nabi sedih, Nabi menangis. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti sebut, bila Nabi menangis, turun ayat Quran untuk tenangkan hati Nabi SAW. Nabi bila turun ayat Quran, Nabi lega.
Sebab Quran ni bukan senang turun, puan-puan. Setiap kali Nabi terima wahyu, sahabat pernah masa Nabi terima wahyu, dia punya paha dia di bawah paha Nabi. Masa wahyu turun, punya tekanan tu, paha Nabi tekan, dia rasa macam nak patah paha dia. Sebab apa? Allah firman dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sesungguhnya Al-Quran tu kami turunkan dalam keadaan sakil, berat. Quran ni masa turun wahyu dia sangat berat. Sebab tu sampai hari ni Quran ni berat tu, nak baca pun berat. Allah, kalau kita skip sehari ya baca Quran, tengok betapa susah nak mula balik baca. Sebab tu Quran ni jangan skip. Jangan pernah miss baca. Sehari skip, dia akan jadi 2 hari, dia akan jadi 3 hari, dia akan jadi 4 hari, dan dia rasa susah balik nak mula. Jangan skip. Al-Quran ni saqil, berat bagi hati-hati yang tak mencintai Allah dengan sebenar kecintaan. Orang yang sayang orang, kalau kekasih dia tulis surat, dia dapat, dia dah ulang baca gitu. Dia dah ulang baca, 10 kali baca dah. Surat tu buat mata, ada hak lagi teruk buah frame gantung kat dinding. Dan zaman dulu kan zaman surat, sekarang dah zaman WhatsApp. Kalau handphone dia blackout, SIM rosak, oh jam. Ya Allah, banyak benda penting. Aduh, pening, jam kepala dia, stres. Zaman sekarang surat, bayangkan kekasih bagi Allah. Sepatutnya lebih lagi kita sayang pada dia. Setiap kali datang kepada firman Allah, kita duduk sungguh-sungguh nak dengar. Bila datang pada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bila Allah panggil, wahai orang yang beriman, lagi hati kita jadi jatuh, ya Allah, Allah panggil aku ni. Kita akan cari terjemahan. Sebab apa? Quran tu tak ada terjemah, tak faham pula lagi. Cari terjemah, nak tahu Allah beritahu wahai orang beriman, apa benda tu Allah nak beritahu tu. Kenapa? Setiap kali Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perkara khusus yang Allah nak beritahu. Hanya khusus untuk orang beriman. Lepas ni puan-puan buka Quran, jumpa ya ayyuhalladzina amanu, pause. Pergi cari terjemah, tengok ni ada benda Allah nak pesan ni. Kenapa? Bila Allah pesan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah dengan cinta. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kamu serta ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ayat lain Allah ulang, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah. Allah kata dekat siapa? Orang beriman. Bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan orang berdosa. Orang beriman bertaubatlah pada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Bila Allah hadirkan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, ambil berat, kerana perkara yang Allah nak bentangkan ialah penting sangat untuk kita semua. Bila Allah hadirkan perkataan ya ayyuhalladzina kafaru, kena takut. Takut ada masalah dengan iman kita termasuk dalam perkara yang Allah bagi amaran. Tuan-tuan, perempuan, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Dan daripada sedikit amalan-amalan yang kita baca, yang kita kongsikan pada hari ini, semoga Allah jadikan asbab untuk kita amal. Dia sepatutnya tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit sikit dan amal. Lebih baik daripada banyak, lepas tu tutup. Mana sama-sama saya baca yang kongsi ni pun, baru ada yang saya pun baru nak start amal, dan ada yang amal tapi tak istiqamah. Jadi saya nak ajak perempuan lah, kita sama-sama kita mula dan kita cuba istiqamah. Kan kita akan tengok berapa Allah buat perubahan dalam kehidupan dan dari kita, insya-Allah. Dan sebelum saya tutup ni, saya nak iklan beberapa perkara, insya-Allah. Yang pertama sekali, buku ni ada kat luar sana. Ada doa-doa yang saya ajar tadi, ada kat luar sana. Kemudian ada buku kecil ni pun, ini yang khususiah dalam doa. Ini senang perempuan nak bawa. Buku yang besar ni mungkin susah lah kot nak bawa. Mungkin boleh baca kat rumah. Dan yang kedua, saya nak iklan sikit, insya-Allah. Pada 6, 7, 8 hari bulan, saya iklan dah kat perempuan bulan lepas, saya iklan sekali lagi, akan saya anjurkan program untuk remaja, camp di Pantai Morik, camp Al-Azhar. Banyaklah aktiviti-aktiviti kita buat, termasuklah memanah, dan kita akan bentangkan sifat Rasulullah, bagaimana mujahadah agama ni, supaya anak-anak kita habis pada camp, dia rasa agama ni lah yang paling mahal sekali. Tak payah suruh dah solat subuh, dia bangun sendiri solat subuh berjemaah.
Tak payah pening-pening kita nak beletir kat dia. Dan akhirnya dia pun datang sendiri untuk menunaikan perintah Allah. Tak suruh baca Quran, dia baca Quran. Dan kita usaha untuk buat 6, 7, 8 hari bulan 12 di Camp El Azhar Pantai Morib. Puan-puan kalau ada anak-anak, cucu-cucu, kawan-kawan, jiran-jiran, boleh iklankan. Sebab camp ni saya tak ambil ramai, penyertaan cuma 35 orang saja. Fesi 5 orang. So alhamdulillah sekarang dah ada 20 lebih orang dah. Tinggal lebih kurang baki lah 14 tempat kosong lagi. Puan-puan yang ada niat, ada poster sahabat saya boleh ambil kat luar nanti insya-Allah. Dan yang terakhir insya-Allah pada 20 Mac tahun depan. Kalau puan-puan ada niat nak tunaikan umrah, insya-Allah saya akan bawa satu jemaah tunaikan umrah tahun depan 20 Mac. Dan hak ni bukan umrah saja, ziarah Palestin sekali. Umrah dan ziarah bumi Palestin. Jangan risau kita tak pergi Gaza. Puan-puan doa banyak-banyak. Saudara kita di Gaza kena serang lagi. Memang macam tu orang Yahudi ni. Dia akan nampak kita tenang sikit macam tak peduli. Masa tu dia serang balik, lepas tu naik isu balik, lepas tu semua orang sengak balik. Isu Palestin ni bukan isu yang bermusim. Puan-puan, kita kena selitkan doa kita setiap hari, setiap malam, bangun tahajud. Jangan kita doa hampun diri kita, diri keluarga kita. Ingat saudara kita, mak-mak kita, kakak-kakak kita, abang kakak kita, adik-adik-beradik kita, dekat Palestin sana. Baru ni 34 orang dah syahid. Budak-budak kecil, anak-anak kecil syahid, meninggal dunia macam tu. Allah Ta'ala dah ketetapan. Allah sedang uji mereka dengan Yahudi, dan Allah sedang uji kita juga terhadap perkara yang berlaku ni. Apa yang kita nak buat? Paling kurang kita angkat tangan, doa, menangislah sikit untuk mereka, supaya Allah selamatkan dunia Islam yang pasti menang di akhirnya. Tapi kita tak tahu kat mana kita dalam kemenangan tu. Semoga Allah letakkan kita dalam kemenangan tu, supaya kita jadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami, Tuhan yang tak henti-henti bagi kebaikan pada kami. Wahai Allah, kami tahu saat dan ketika ni Kau sedang dengar doa-doa kami. Wahai Allah, kami bentangkan segala perkara kerusahan, keresahan, kegelisahan kami pada Engkau. Wahai Allah, yang mana yang terhimpun dalam hati-hati kami, wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa-dosa kami. Kalaulah dibentangkan dosa ni, pasti timur, barat, utara, selatan akan hitam dengan dosa ni, wahai Allah, sehingga bertindih sampai ke arah Kau pasti. Wahai Allah, dosa-dosa kami terlalu banyak, wahai Allah. Kami bentangkan untuk Kau ampunkan, wahai Allah. Kami tahu kami sedang bentangkan dosa kami pada Tuhan yang Maha Pengampun. Wahai Allah, tolonglah dengar taubat kami. Wahai Allah, di kalangan kami, wahai Allah, ada diuji dengan macam-macam ujian daripada kehidupan. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, sempurnakan dan selesaikanlah urusan-urusan masalah-masalah kehidupan kami. Wahai Allah, dalam keadaan hati kami supaya redha dalam setiap ketetapan Kau. Wahai Allah, kesempurnakanlah hal-hal agama dalam urusan kehidupan kami. Wahai Allah, supaya kami hidup dalam keadaan kesempurnaan sunnah. Wahai Allah, dalam kesempurnaan agama yang diajar oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, wahai Allah, Kau lunakkanlah hati-hati kami dengan nasihat-nasihat agama. Wahai Allah, supaya kami makin dekat dengan Kau dan hampir untuk menyempurnakan segala sunnah Nabi Kau. Wahai Allah, wahai Allah, ampunkan dosa anak muda kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang Islam seluruh dunia, ya Allah. Di kalangan kami orang Islam, ya Allah, ada yang Kau uji kat seluruh dunia, ya Allah. Dekat Uyghur China, ya Allah, mereka dipaksa keluar pada Islam, ya Allah. Mereka dipaksa minum arak, mereka dipaksa untuk mencukur janggut-janggut mereka, mereka dipaksa untuk memotong pakaian-pakaian mereka, mereka tak dibenarkan menutup aurat, ya Allah. Mereka dipaksa untuk keluar daripada agama, ya Allah. Hari ini tanpa paksaan, ya Allah, anak-anak perempuan kami tak buka aurat-aurat mereka, ya Allah. Anak-anak muda kami tinggal salat, ya Allah. Masjid-masjid kosong, ya Allah. Ya Allah, di sana mereka dipaksa, sedangkan mereka mempunyai hati yang begitu kuat untuk mentaati Engkau, ya Allah.
Allah. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah. Kau menangkanlah orang Islam kat sana wahai Allah. Kuatkanlah hati-hati mereka untuk terus istiqamah dalam agama walaupun nyawa terpaksa dikorbankan wahai Allah. Kau sampaikanlah doa-doa kami pada mereka wahai Allah. Saudara-saudara kami yang berada di Syam, Yaman, Rohingya, Palestin wahai Allah, dan seluruh dunia yang sedang berjuang berperang wahai Allah, tolonglah wahai Allah. Walaupun mereka berada dalam runtuhan bangunan masjid-masjid mereka dibom, mereka tetap salat berjamaah wahai Allah. Hari ini masjid kami ada ikon wahai Allah, masjid kami sempurna dengan segala kebaikan wahai Allah, tapi anak muda kami jauh pada masjid wahai Allah. Bukan salah mereka, salah kami tak buat dakwah sungguh-sungguh wahai Allah. Salah kami kurang menangis macam Nabi wahai Allah. Salah kami yang belum lagi bangun macam Nabi untuk agama ni wahai Allah. Tolonglah wahai Allah, ampunkan dosa kami wahai Allah, ampunkan dosa umat ni wahai Allah. Kami tak buat dakwah macam Nabi lagi wahai Allah. Tolonglah terima dengar doa kami wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit wahai Allah, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang keluarga kami sakit wahai Allah, mak ayah kami yang diuji dengan macam-macam penyakit wahai Allah, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami wahai Allah. Jangan kerana masalah rumah tangga yang sedang kami hadapi wahai Allah, agama musnah di depan kami, agama bercala dalam keluarga kami. Wahai Allah, lunakkanlah hati-hati kami, selesaikanlah masalah-masalah kami. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah-masalah yang sampai hari ini tak selesai daripada segala jenis keadaan yang telah diusahakan. Wahai Allah, kami tahu Engkau yang hadirkan masalah, Kau yang selesaikan masalah. Wahai Allah, kami sandarkan semua pada Engkau. Wahai Allah, tolong terima doa kami, tolong sempurnakan hajat kami. Kalaulah hajat itu baik untuk agama kami, diri kami, kehidupan dunia akhirat kami, wahai Allah, sempurnakanlah. Kalau tidak, Kau jauhkanlah daripada kami. Wahai Allah, wahai Allah, hidayah untuk umat ini. Wahai Allah, Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik, Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna umat Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.